Benda-benda yang bodoh, memperbodohkan, dia orang lagi awal yang terima. Alhamdulillah, kita Allah pelihara minda kita. Minda kita ni tidak mudah menerima berita-berita mengarut. Kita reject awal-awal. Tapi lepas tu Allah dah tak boleh nak jaga dah minda dia orang. Jadi apa yang fitnah, apa yang mengarut, cepat dia masuk dan cepat mereka viralkan. Bermakna mereka tidak ada lagi, ya, mereka tidak ada lagi, orang panggil, dekat otak mereka tu tak ada filter lagi dah. Ya, semua bangkai-bangkai yang masuk, apa semua masuk terus dalam kepala otak dia. Begitulah sekali bila Allah, ya, tidak lagi memelihara kita. Bila kita tidak bersyukur dengan iman Allah, maka Allah tidak pelihara kita, maka kita menjadilah orang-orang yang rugi, ya. Kemudian dia kata bila Google salah, dia suruh saman kajian saman Google. Itu style well on, kan. Tapi dia tak nak saman, kan. Dia tak nak saman. Bila Anwar kata dia dapat dana judi, dia tak saman Anwar. Kalau dia saman pun macam dia akan tarik balik lah, kan. Jenis bacul, kan. Jadi parti bacul, penakut. Dia gempak je lebih. Kemudian bila nak bertarung, dia lari, kan. Pompang, bila nak bertarung, dia lari, kan. Macam saya cerita semalam lah, kan. Nak saman Sarawak Report. Pompang. Marah betul dia kat Sarawak Report tu. Fitnah PAS terima duit UMNO, kan. Kita kalawan. Berguling-guling ni warna-warna ni nak berjihad. Tak sedar diri masing-masing, jual soda dalam, nak bagi derma berlepas, nak lawan Sarawak Report. Dalam sekali sampai mahkamah, Haji Hadi telur hilang, kan. Tarik balik saman, bukan sekat tarik, bayar pula dengan Sarawak Report 1 juta lebih. Itulah hebatnya lemuk walaon, kan. Kalau time orang dicabar orang bukan main. Kenapa tak saman? Ya. Kan. Bila time dia, nak saman, bila masuk gelanggang cabut. Ni perangai dia walaon. Dia ikut perangai macam pemimpin dia lah. Macam Haji Hadi, kan. Pumpang kat luar, masuk parlimen, nampak PMBak lari. Tak ada PMBak, dia lah hero nya. Tegang urat dia, kan. Pumpang duk tentang kerajaan. Bila berdepan dengan Perdana Menteri, hilang telur, kan. Jihad tak ke mana, apa tak ke mana, jadi uzur. Tiba je uzur. Nampak Perdana Menteri, uzur, kan. Bila nak bincang pasal nak rampas kuasa, bila bincang perkara-perkara jahat, berpakat tentang nak buat langkah ini, nak rampas kerajaan, sihat dia. Walafiat, sihat. Berlari keluar daripada AGN, kan. Bila dengar pakatan nak menjatuh kerajaan, dekat AGN tu berlari keluar. Tak sabar-sabar ni nak berpakat buat jahat, kan. Mahathir pula ajak tu. Mahathir ni kalau ajak buat jahat, cepat saudara. Jom lebay. Aku ada idea ni macam mana jatuh PMBak. Jom lebay, kata Mahathir. Berlari lebay ni, kan. Berlari saudara. Berlari. Macam ikan apa? Ikan yang makan tahi. Ikan apa panggil? Kat sungai. Bila ada orang berak kat sungai, kan, jatuh je tahi tu berebut. Ikan seluang. Macam tu lah. Bila Mahathir kata, saya ada idea ni nak jatuh kerajaan ni, kita buat langkah tu ni. Jom mari kita pakat. Berlari lebar-lebar ni dengan Haji Hadi dengan 3 selender tu. Merangkak pun tak apa dah. Kalau berpakat nak jatuh kerajaan ni, merangkak lebar-lebar ni. Sampai tertinggal tercicir serban, kan. Kalau benda buat jahat, yang uzur tiba-tiba jadi sihat. Ni perangai lebay, kan. Tapi alhamdulillah kerajaan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Itu dia punya mukadimah dia. Belum mukadimah lagi tu. Itu baru dia punya gazet. Itu gazet saudara, kan. Dia macam tengok movie lah. Macam ada lagi ni walaon ni. Salam 498 ni walaon ketinggalan zaman ni. Pemimpin dia tu tercedok lama dah malam tadi, kan. Bila terkantor 498 itu fake, kan. Ni masalah walaon. Dia kalau benda-benda bangkai tu lama dia kemam dalam mulut. Ni perangai walaon. Sebab tu sampai tua tak cerdik. Jadi bila ada walaon macam ni, maka semakin bersemangat kita nak bagi penerangan. Sebab kita kesian kat ada orang ni, kan. Macam dia kata nilai RM498 malam tadi ni. Wan Saiful keluarkan status. Dalam sekali kantoi, kan. Kantoi benda tak betul. Bank Negara Malaysia pun mengesahkan itu adalah kesenipan teknikal. Tapi kalau kita cerdik saudara, kan, bila kita tengok 498 biar betul ni,
Kita pergi ke website Google, type tukaran wang asing. Kita type sendiri. Seolah kita nak tahu, kena letak RM1 Amerika Syarikat. Tengok berapa ringgit Malaysia. Di situ yang betul, dia akan keluar yang latest. Tapi puak bengap ni, dia share. Bila ahli parlimen dia dapat satu bangkai ni, bangkai tepi jalan ni, ahli parlimen dia kutip. Ahli parlimen dia makan. Dah makan tu lebih-lebih bangkai tu dia bagi kat walaupun berebut. Sebarkan. Habis semua makan bangkai. Sampai dah hari ni pun ada lagi duduk dalam mulut tu bangkai tu. Walaupun penerangan dah dibagi, kita bagi fakta, kita jelaskan benda tak betul. Tapi bila otak tu dah rosak, kebenaran tak akan masuk dalam otak dia. Kebenaran tak akan masuk dalam otak dia. Sebab apa? Otak Tuhan dah tutup dah. Mata hati dia tak boleh menerima kebenaran. Kalau semalam tu, dia kata nilai RM4.98, walaupun dia beritahu benda tu salah, kan? Salah. Diakui sendiri oleh Google salah. Dan Bank Negara mengesahkan itu adalah salah. Tetapi oleh kerana hati dia Tuhan yang gelap, dia tetap akan pegang juga yang fitnah itu. Dia akan kemam fitnah itu sampai dia mampus. Mati dalam keadaan fitnah, saudara. Jadi kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur sebab Tuhan jaga kita. Jaga otak kita tidak menerima benda-benda karut ini. Sebab itu dalam kempen kita, dalam pilihan raya ke, kempen kita di mana-mana sekalipun, mana ada kita nak cerita pasal peribadi, benda langkai dalam seluar orang, nak mencarut atas lagi lah. Tak ada macam Sanusi tu. Lantau sebut, kotek sebut, semua disebut. Tak ada apa yang disebut oleh Sanusi. Tapi kita tak buat benda tu. Sebab apa tuan? Sebab apa saudara? Sebab kita, Allah dah pelihara dah. Allah dah pelihara kita sebab Allah tahu kita jujur di dalam perjuangan. Kita berjuang bukan kerana nak mendapatkan jawatan dan kedudukan. Sebab itu Allah pelihara kita, pimpinan kita cuba tidak mengarut. Bagi puak-puak lebay ni, dia tunggang agama. Dia tunggang kaum. Dan Allah tahu mereka itu penunggang agama. Allah tahu bahawa mereka itu sebenarnya tidak ikhlas pun untuk perjuangkan agama. Mereka hanya menggunakan agama untuk mendapatkan sokongan. Sebab itulah apabila benda fitnah, benda mengarut, puak-puak ni cepat sambar, saudara. Rezeki-rezeki yang haram itu cepat mereka sambar. Bangkai-bangkai yang busuk itu cepat mereka akan makan. Bukan sekadar mereka makan, bahkan mereka kongsikan bersama anak-anak buah mereka. Bertempiaran anak buah, berkeliaran anak buah di bawah sana, berebut nak makan bangkai yang telah pun diambil oleh pimpinan mereka. Sebab itu jadi dahsyat sekarang ni politik Malaysia. Sebab itu kita tengok politik luar biasa sekarang ni, saudara. Tidak seperti dulu lagi. Dulu pun ada pembangkang. Zaman BN jadi kerajaan, puluhan tahun BN jadi kerajaan, ada pembangkang. Tapi kita bangkang, okey. Berbahas dalam parlimen, semua isu dasar dan polisi. Kan? Tapi sekarang ni kita dapat pembangkang yang seperti ini. Low class. Low class, saudara. Sebab itu ada pemimpin, dan juga penyokong yang low class. Bila nak tak boleh nak berujar, tidak boleh nak berdepan dengan fakta, bakar kereta orang. Tak boleh nak berdepan dengan pimpinan DAP dengan hujah dan fakta, ugut dia. Bakar kereta dia. Ugut nak bunuh pada menteri. Ini yang level ada. Yang dulu tak ada. Dulu tak ada, saudara, macam ini. Tapi sekarang ada. Sebab apa? Sebab penyokong yang bodoh lahirnya kerana mereka memilih pemimpin yang bodoh. Sebab mereka memilih pemimpin yang bodoh, maka lahirlah penyokong yang bodoh. Sebab itu kita kena teruskan bagi penerangan. Sebab negara ini tak mungkin boleh maju selagi masih ramai yang bodoh, ramai yang jumud. Islam tidak akan dapat dimartabatkan, Islam tidak akan dapat diangkat maruah dia selagi ada umat Islam yang jumud, yang hanya pentingkan perut, diri dan perut mereka, yang hanya pentingkan apa yang mereka makan. Mereka tak peduli orang lain nak makan apa. Sebab itu dia parlimen hari ini bercerita pasal apa? Bukan cerita pasal rasuah, penyelewengan, salah laku, skandal negara, teguran daripada PAC ke, teguran daripada
audit negara. Mereka tak cerita itu. Yang mereka cerita pasal apa? Cerita bak kutih. Berbalah ni dalam parlimen pasal makanan je pun. Makanan je pun. Ni lebay-lebay yang serban tu pun cerita pasal bak kutih. Cuba tanya dia pernah makan tak bak kutih? Tak pernah. Pernah tengok tak? Saya silap tengok pun tak pernah. Kenal pun tak pernah. Tapi nak bercakap benda yang salah. Bila orang betulkan, orang beri kebenaran, tak mau terima. Dia nak orang dengar cakap dia je. Bak kutih tu bahasa Hokkien, makanan orang Cina. Orang Cina sendiri bagi tahu kebenaran. Tak. Dia orang Melayu macam dia tahu pula. Bak kutih tu kami tahu. Bak kutih tu apa? Tulang babi. Kami tahu. Tu saya ada sembang lah benda lain. Macam dia yang tahu. Dia Melayu. Makanan tu bukan makanan Melayu pun. Dia orang Melayu. Duduk nu, ulu Temeleng nu. Duduk ulu-ulu mana, ulu Terengganu. Besut mana entah duduk. Bak kutih pun tak nak tengok. Tapi dia nak orang lain dengar cakap dia. Bak kutih tu babi. Bila orang Cina sendiri bagi tahu, orang yang berkenaan sendiri bagi tahu, dia tak pakai suruh. Sebab apa? Sebab manusia jenis ini memang Tuhan letak dia, otak dia memang akan menerima bangkai-bangkai saja. Mereka tak akan menerima kebenaran. Allah dah tutup pintu hati dia untuk terima kebenaran. Cakaplah, bagilah fakta apa pun. Dia tak mau. Dia tak mau, saudara. Sebab bagi dia, kalau dia ikut kebenaran, dia akan kehilangan penyokong. Ni, politik bangsat ni. Kalau dia kata dia terima kebenaran, dia akan kehilangan penyokong. Sebab itu dia kena terima juga keburukan, dia kena terima juga fitnah, dia kena tebal juga kepalsuan, supaya dia akan terus kekal mendapat penyokong-penyokong. Yang kebanyakannya, yang mereka ternak, yang mereka didik adalah orang-orang yang jahil. Ya, betul. Kalau mereka sembang anak muda harus bangkit untuk mengangkat martabat Islam. Maka anak muda yang bersemangat ni pun bangkit. Cara nak martabat Islam apa dia? Cara dia, kita kena keji kaum lain. Cara nak martabat Islam apa dia? Kita kena hina makanan orang lain. Cara kita nak martabat Islam apa dia? Kita kena lawan segala apa yang diperjuangkan oleh parti yang bukan daripada agama Islam. Itu yang diajar pada anak muda. Sebab itu ramai anak muda yang dicekup. Ugut bakar kereta orang, hantar ugutan, ugut Perdana Menteri. Dia berapa orang ni yang ugut Perdana Menterinya? Dia balori tu, yang ugut nak bakar Perdana Menteri. Masuk penjara 6 bulan. Menangis, saudara. Kita kesian tak? Ya, kita kesian. Menangis. Bila hakim menjatuh hukuman 6 bulan penjara, menangis dalam penjara. Sambil teresak-esak menyatakan dia ada 2 anak kecil. Isteri tak bekerja. Mak pula tak sihat. Saya jaga mak. Dalam penjara merengek dan menangis, saudara. Kita ingatkan dia tak menangis. Kita ingatkan dia hebat. Kita ingatkan dia pendekar, dia hulu balang. Sebab apa? Sebab dia sanggup nak bunuh Perdana Menteri. Dalam dunia ni bukan senang nak cari orang yang nak bunuh Perdana Menteri. Tapi dia bagi tahu dia sanggup. Sebab itu dia kena hadap ke mahkamah. Kita ingatkan dia tidak menangis. Kita ingatkan dia kental. Rupanya tidak, saudara. Menangis, merayu. Baru teringatkan anak kecil. Baru teringatkan isteri di rumah. Baru teringatkan mak yang sedang sakit. Apa ketika dia mengugut Perdana Menteri, apakah dia tak fikir Perdana Menteri itu ada isteri? Ketika dia mengugut, memurukkan, membunuh, nak mengugut bunuh, memfitnah Perdana Menteri, apakah dia tidak terfikir bahawa Perdana Menteri itu ada anak dan juga ada cucu dan juga ada isteri? Kenapa apabila mereka dah dibawa ke mahkamah nak jatuh hukuman, baru dia teringat yang dia itu ada anak, yang dia itu ada isteri dan dia itu ada mak? Mana pemimpin yang mengapi-apikan kamu? Ada dia peduli kamu? Yang kamu jadi macam ini sampai peringkat kamu nak ugut Perdana Menteri, nak bunuh Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab kamu terlalu bersemangat. Kerana apa? Kerana ucapan pimpinan-pimpinan kamu. Pimpinan-pimpinan kamu yang sentiasa bercakap dalam ceramah, mengapi-apikan kamu. Maka kamu naik semangat, kamu lupa diri, kamu buat kesalahan yang tak sepatutnya kamu buat. Pemimpin kamu tak buat. Pasal pemimpin kamu cerdik.
Dia tahu dia tak mahu dibawa ke mahkamah. Dia sayang, dia ahli parlimen, dia wakil rakyat. Kalau dia kena penjara, kalau dia kena denda, hilang status wakil rakyat dia. Dia sayang jawatan dia, dia sayang kedudukan dia. Tapi kamu driver lori, kamu tak sayang kerjaya kamu. Kamu tak kesian ke anak-anak kamu. Kamu tak kesian ke kepada isteri kamu. Kamu tak kesian kepada mak kamu. Hanya kerana jadi baruah kepada pemimpin-pemimpin itu yang mengapi-apikan kamu. Akhirnya kamu masuk penjara 6 bulan. Selama 6 bulan ni, ada tak pemimpin tersebut datang jenguk keluarga kamu? Ada tak pemimpin tersebut datang hantar makanan, susu, makanan untuk anak kamu? Ada tak pemimpin itu datang jenguk mak kamu yang sakit itu? Ini saya nak tanya. Sebab itu saudara, saya nak bagi tahu walaupun yang masih belum terjebak dengan perangkap lebay bangsat ini, saya nak bagi tahu walaupun muhasabah diri. Kalau ada apa-apa yang diucapkan oleh pemimpin, kamu harus tanya pemimpin. Kalau kamu nak kami buat, kamu harus ketuai kami. Bukan jadikan kami sebagai askar yang dikerah. Bila kena, kami seorang kena hadapi. Ini pemimpin bercakap, mengapi-apikan penyokong dengan isu kaum dan agama. Kemudian penyokong pun lupa diri, konon-kononnya nak masuk syurga dengan pantas, maka buat satu kerja yang bodoh. Akhirnya bila masuk, menangis tersesak dalam penjara. Kita kesian. Bukan kita tak kesian, sebab kita kesianlah hari-hari kita bagi penerangan ini, saudara. Sebab kita kesianlah hari-hari ini kita banyak habiskan masa kita memberi penerangan dalam live-live seperti ini. Sebab kita tak mahu anak muda ini terus dijadikan mangsa oleh lebah-lebah kemaruk, oleh lebah kedaun yang gila kuasa ini. Mereka tak nak buat. Mereka hanya pandai menjadi batu api kepada anak-anak muda. Akhirnya anak muda yang buat. Akhirnya anak muda jadi mangsa. Dia terus jadi ahli parlimen. Dia terus jadi adun. Sebab itu di bulan Ramadan ini kita nak ingatkan. Ya. Cukup-cukuplah. Ya. Siapa kata kurus puasa? Tak kurus puasa. Saya bercakap ini, saya nak gemukkan pahala saya. Sebab setiap kebaikan kalau kita buat di bulan Ramadan, Allah akan gandakan pahalanya. Bagi saya, untuk memberikan penerangan kepada anak muda yang diperbodohkan oleh lebay-lebay ini, bagi saya satu amalan, bagi saya satu dakwah yang mampu saya buat. Saya tidak mungkin boleh berdakwah lebih hebat daripada Haji Hadi, ulama kamu. Tetapi setidaknya saya tidak sebodoh Haji Hadi di dalam menceritakan politik Islam ini. Haji Hadi mungkin hebat di dalam ilmu tafsir Al-Quran hadis. Mungkin dia hebat dalam isu fiqah dan sebagainya. Tetapi bila dia bercerita tentang politik Islam, terserlah bahawa dia orang yang paling bodoh yang pernah kita jumpa menjadi presiden parti. Bodoh tak apa lagi saudara. Bodoh tidak berdosa. Dia bukan saja bodoh, tetapi dia juga memfitnah. Fitnah yang terang-terang. Secara terang-terang. Dan kita boleh buktikan dengan mudah fitnah dia. Kita juga boleh buktikan dengan mudah betapa jahatnya mulut lebay Hadi ini, saudara. Siapa nak cakap salam 498, sila naik ke atas. Jangan tunjuk bodoh kat situ. Saya dah terang tadi 498. Kalau ada kebodohan, jangan kemam lama-lama, muntahkan cepat. Cari maklumat supaya kamu lebih cerdik. Ya? Jangan teruskan kebodohan kamu, kemudian kamu tunjukkan dekat sini tentang bahawa kamu adalah orang yang bodoh, yang ketinggalan maklumat. Sebab itu kena rajin. Salah satu faktor untuk menjadi cerdik ini adalah rajin. Rajin membaca, rajin mendengar, rajin melihat. Baru kita cerdik. Tapi kalau kita duduk pakai kepiah, lilit serban ketat-ketat kat kepala, sampai tak boleh nak berfikir, kemudian tak nak membaca, malas membaca, dengar daripada mulut lebay-lebay,
Jangan salahkan orang lain kalau kamu bodoh sampai ketua. Sebab itu politik dalam Islam ni mudah. Politik tidak ada kitab dia yang Allah turunkan cara kamu nak politik, kamu kena buat ni 1, 2, 3, tak ada, saudara. Mudah aja. Ambil basic je dulu cukup. Kalau kita nak betul-betul nak angkat martabat Islam, imej Islam, kalau kita jadi kerajaan, ambil basic dulu. Dan Islam apa dia? Keadilan. Jangan buat zalim. Buat yang itu dulu. Jangan menjadi macam lebay. Bila sebut pasal politik Islam, apa dia? Kena buat hudud. Politik Islam apa dia? Kena tutup kedai judi. Itu yang faham mereka. Fahaman mereka, selagi tak buat hudud, selagi tak tutup kedai judi, itu bukan pemerintahan Islam. Itu je.